Keceriaan tergambar di wajah pelajar kita. Tak pernah bercakap pasal sejarah dengan wajah berseri gembira sebegini sekali. Seakan-akan kertas tiga ini penyelamat bagi mereka. Doktor minat sejarah? Saya memang daripada dulu hingga sekarang sejarah itu merupakan antara bacaan-bacaan penting. Tak kenal sejarah, tak kenal diri kita. Cik Maksum tanya saya ni mungkin ada sesuatu nak menyelit di sini agaknya ni. Tak ada apa. Setakat Bercakap tentang, saya tertarik dengan perkataan open book test itu sendiri. Mereka kata pelajar membawa bahan-bahan, rujukan untuk menjawab periksaan. Bahagian buku teks. Open book teks satu perkara yang bukan semudah itu sebenarnya kita lihatkan. Fakta diperlukan, huraian diperlukan dengan lengkap. Adakah ada pembahagian-pembahagian dalam pembinaan buku teks akan datang itu untuk menempatkan? Okey, itu adalah salah satu daripada cadangan yang kita sedang rancang lah. Bila penulisan buku teks tingkatan 4 dan 5 nanti pada masa akan datang, bila KSSM dalam kurikulum standard, kurikulum standard yang baru, iaitu dalam KSSM kita 2017 kita akan mula. Di situ antara salah satunya mungkin kita ada satu bentuk penulisan yang agak berbeza sedikit lah. Sebab kalau kita tengok dari komen dan juga laporan daripada Jawatankuasa Khas yang pernah kami tubuhkan di peringkat kementerian, di mana memang ada komen-komen tentang bagaimana bahan penulisan itu boleh ditambah baik. Jadi kalau merujuk kepada open book test tadi, kemungkinan cara persembahan penulis nanti sangat penting. Dan juga bagaimana kreativiti penerbit dapat menghasilkan, menjelmakan bahan itu dengan lebih menarik. Itu dia. Jangan lukis gambar sudah ya. Dia sebab gambar itu juga salah satu sebenarnya elemen yang penting. Dengan kata lain, pelajar boleh melakar, membuat sketch pada kertas jawapan mereka sendiri. Kalau jawab belum lagi. Belum sampai ke peringkat itu. Ini jangan terkeliru dengan jawapan ini. Kita kena jelas di sini. Setakat ini kita hanya lebih kepada bentuk penulisan semata-mata saja ya. Kita ada kaji dokumen. Gambar-gambar ada dalam soalan. Dari gambar-gambar tu pelajar menjawab menterjemahkan kembali jawapan itu. Bukan melukis gambar ya. Bukan. Itu tidak dibenarkan melukis gambar pada kertas jawapan. Itu kena jelas. Cik Masuk. Dan saya melihat perkara ini juga kepada persediaan pelajar, kepada persediaan sekolah. Cik Masuk, kerajaan keluarkan dasar untuk meletakkan subjek sejarah ini sebagai mata pelajaran wajib kepada pelajar SPM khususnya. Di mana kerajaan melihat agaknya ini? Adakah ia mampu diaplikasikan sepenuhnya? Ataupun kerajaan melihat ini merupakan satu percubaan baru untuk dengan kata test market untuk melihat kemampuan sekolah itu sendiri. Bagaimana agaknya? Saya cuba menjawab dalam ruang lingkup yang saya dibenarkan lah. Silakan. Kadang melibatkan dasar tu susah juga untuk saya ulas. Cuma dalam aspek ini, kita di lembaga peperiksaan, apabila kita mengemukakan sesuatu instrumen, kita berharap apa yang dihasratkan dalam kurikulum, itulah hasrat negara dalam kurikulum itu. Jadi kita nak menjurus kepada jati diri seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, perpaduan, persefahaman antara rakyat yang pelbagai kaum ini. Jadi kita nak menterjemahkan soalan kita ataupun item kita itu dalam konteks ini. Dalam jawapan respon pelajar yang memang kita tahu sekarang ini jawapan bertulis, belum lagi kita seperti mana yang telah kita buat di sekolah menengah rendah, SMA, di sekolah menengah rendah, bermula pada tingkatan 1, 2 dan akan datang ke tingkatan 3. Kita telah melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah. Dan pentaksiran berasaskan sekolah ini lebih banyak memberi ruang kepada kita untuk menangani matlamat yang telah saya sebutkan tadi. Tapi dalam konteks SPM, bukan kita tidak boleh, tetapi kita menyediakan pelajar dengan benih-benih yang kita harap dapat pelajar gunakan benih-benih ini untuk menyuburkan lagi unsur-unsur seperti jati diri, perpaduan dan persefahaman ini dalam diri mereka. Satu lagi perkataan baru saya belajar hari ini. Tadi kalau Puan Maya Saria mengatakan cermin sejarah itu, dan Cik Maksum keluarkan benih-benih penyuburan kepada jati diri. Sebab kalau benih-benih ni kita umpamakan benih dari pengetahuan sejarah itu, maklumat sejarah itu untuk dicambahkan. Untuk dicambahkan. Kalau tanpa maklumat sejarah saya rasa mereka tak akan pergi ke mana. Dengan kata lain, apa yang kerajaan lakukan ini merupakan dasar yang telus, yang terbaik untuk membangunkan pendidikan negara. Itu jelas agaknya. Panel bagaimana? Tidak ada persoalan di sini. Pada saya dia melengkapkan lagi hasrat kerajaan yang ada. Yang saya rasa selama ini ada dalam matlamat subjek tu, dalam matlamat mata pelajaran sejarah, tetapi gagal diterjemahkan kerana ruang mekanisme untuk kita
menilai, mentafsir, termasuk sebenarnya menyampai tu sangat terhad melalui kertas 1 dan kertas 2. Dengan adanya kertas 3, soalan nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan nombor 7 sehingga nombor 8, jadi maknanya ada lebih kurang 5 soalan adalah pentas terbaik untuk membawa murid-murid kita kepada penghayatan sebenar sejarah yang melengkapkan hasrat dalam kurikulum itu sendiri, bukan setakat pengetahuan tetapi kemahiran dan sekali lagi unsur patriotismenya. Dan melalui soalan-soalan kebat tadi tu, unsur-unsur kebat tadi tu unsur-unsur yang kita nak tanyakan tadi boleh dijadikan instrumen dan murid-murid kita dengan experience, pengalaman yang dilalui, dengan jati diri yang telah pun dibenihkan tadi, akan melafazkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk penilaian. Bahasa kita semakin tinggi pada hari ini. Pentas dikeluarkan. Ini tempat pelajar-pelajar kita menari dengan alunan sejarah itu sendiri. Dan ada benih-benih yang bakal disuburkan. Itu antara perkara yang kita cuba terjemahkan kepentingan sejarah sebenarnya di sini. Cuma saya melihat satu lagi elemen yang penting ada di sini. Unsur penyelidikan telah diterapkan di kalangan pelajar. Ini satu kejayaan baru yang cuba Kak Jam berikan, bahawa penyelidikan bukan berarti bermula di peringkat IPTS di sekolah ini penyelidikan. Dan ini elemen dalam kebat itu sendiri. Jadi buku teks, penyelidikan dalam buku itu sendiri, adakah elemen itu diterapkan dalam penulisan kita? Dalam penerapan bagi menghasilkan buku teks yang kita anggap berkualiti, memang bahagian buku teks sentiasa mengadakan penyelidikan, membuat tinjauan, membuat temu bual dengan pengguna lah, khususnya murid-murid yang hendak menggunakan buku berkenaan. Selain daripada itu, kita juga ada mengadakan seminar-seminar bengkel transformasi dan juga seminar berkaitan buku teks, satu macam kolokium buku teks. Pada tahun 2012 kita pernah adakan satu kolokium berkaitan dengan agaknya hala 7 buku teks pada masa akan datang. Begitu juga bagi yang terdekat terkini pada November ni nanti kita juga akan adakan satu lagi seminar hala 7 buku teks pada masa akan datang. Jadi dalam program-program seumpama inilah nanti kita harapkan bila bahagian buku teks ataupun kementerian berjumpa dengan guru-guru, ahli cendekiawan yang datang daripada segenap lapisan lah, NGO dan juga masyarakat umum, ibu bapa dan murid khususnya. Daripada situ kita akan mendapat sedikit dapatan-dapatan, dan dapatan inilah jadi nanti akan memantapkan daripada hasil penyelidikan yang dilakukan, bagaimana buku yang diperlukan oleh murid, bahan yang macam mana yang guru perlukan di sekolah. Ada menyediakan satu. Silakan. Pengalaman saya lah menulis buku teks sejarah tingkatan 2 anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia, satu perkara yang sangat penting menjadi sisipan dalam penulisan itu adalah betul penyelidikan. Dan penyelidikan itu boleh disalur dalam penulisan melalui beberapa perkara. Antaranya ialah seperti gambar-gambar. Dan hasil dari gambar-gambar itu akan diguna pakai sebagai bahan BBM di bilik darjah. Kaji gambar. Itu satu. Kemudian yang kedua, dokumen. Misalnya dokumen pemasyuran kemerdekaan juga dimasukkan ke dalam buku. Dan daripada sini murid-murid kita secara tidak langsung mengetahui sepenuhnya kandungan kemerdekaan negara kita. Dan kajian, penyelidikan ke atas dokumen itu adalah seperti membuka ruang kepada mereka menyelidik secara mendalam. Selain daripada itu, seingat saya ada satu lagi sudut, anekdot. Anekdot juga memasukkan unsur-unsur selain yang terkandung dalam penulisan itu sendiri. Elemen-elemen baru ataupun perkara-perkara dan peristiwa baru diletak di satu sudut untuk mencetus pemikiran murid-murid kita. Jadi dari dulu hingga kini, terima kasih BBT kerana BBT senantiasa selari dengan keperluan masa kini. Kami menantikan e-book dan kami mengharapkan e-book itu interaktif untuk penggunaan murid kita di masa akan datang. Saya tertarik dengan apa yang dihuraikan oleh Puan Spina tadi, gambar, dokumen dan sebagainya. Melihat kepada pemasyuran kemerdekaan contohnya, pelbagai peristiwa dapat dikeluarkan daripada ayat-ayat digariskan di situ. Dan itu memerlukan satu tahap pemikiran pelajar, imajinasi yang tinggi untuk mereka melihat kembali sejarah yang tidak pernah mereka lihat di mata mereka sendiri. Ini satu pendekatan terpeksan. Adakah elemen yang akan diterapkan? Kita melihat buku teks sekarang ni, Doktor, pengurusi. Bagi kami di lembaga kebiasaan, apabila kita memperkenalkan kertas 3,
Kalau kita melihat format kertas 3 itu, sekarang ini 50 hingga 60% daripada maklumat pelajar boleh dapat daripada buku teks. Maknanya bulat-bulat daripada buku teks. Kalau mereka merujuk pada buku teks, memang mereka dah dapat 50 ke 60% markah ini. Spoon feed. Manakala yang 20 hingga ke 30% itu, mereka perlu mencari melalui pembacaan-pembacaan yang lebih luas, sama ada daripada surat khabar, internet dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat balik keperluan buku teks, keperluan buku teks pada masa akan datang memang semakin mencabar. Sama ada buku teks itu akan menjadi satu sumber yang relevan ataupun sebaliknya. Saya bercakap begitu, apabila kita memperkenalkan kertas 3, kita dah masukkan elemen kebat, dan mulai 2014 pun kita akan mula memasukkan elemen kebat dalam soalan peperiksaan di semua peringkat peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Cuma weightage-nya ataupun pemberatannya itu saya tak dapat nak sebut di sini. Cuma jadi di situ cabaran kepada buku teks untuk menyediakan bahan-bahan yang relevan dengan kebat ini. Itu satu keperluan. Dan dalam masa yang sama, murid perlu juga mendapat sumber-sumber maklumat daripada bahan-bahan yang lain untuk menangani kebat ini. Kalau tidak, nanti pemikiran mereka hanya tertumpu kepada buku teks semata-mata yang menyempitkan pemikiran mereka. Jadi idea tidak akan berkembang. Encik Masum, sebelah tu ada orang buku teks. Bila disebutkan menyempitkan pemikiran orang buku teks, dah berkerut dahinya tu nak menyatakan satu sampai belik-belik buku teks depan. Silakan. Puan Nurhaliza. Pengerusi sebenarnya saya setuju dengan apa yang Encik Maksum cakap tu, memang betul. Setuju ya? Memang betul. Kita tidak di bahagian buku teks sebenarnya kita tidaklah menyempitkan bahawa semua guru-guru dan murid sepenuhnya kena gunakan 100% buku teks. Sebab kita fikir pendidikan itu satu yang amat luas. Pendidikan amat luas dan buku teks hanya dapat menyediakan satu ruang yang kecil daripada kurikulum tu. So jadi bahan sokongan lain itu sangat diperlukan bagi memantapkan persediaan murid ke arah kehidupan dia yang sepenuhnya. Seperti yang kita tahu macam kalau di kementerian sebenarnya kita ada beberapa program yang kita jalankan bagi menyokong kertas 3 ni. Antaranya kalau diizinkan saya sebutkan sedikit selain daripada penerbitan buletin, bahagian pembangunan kurikulum BPK menyediakan portal khas sejarah yang e-KIS, di mana di sini dimuatkan soalan-soalan latihan, nota-nota berdasarkan topikal dan perbincangan antara murid dan guru-guru cemerlang yang dipilih supaya dalam portal itu ada discussion, ada perbincangan soal jawab yang boleh membantu murid. Dua hala. Bukan setakat membaca mendapatkan ilmu semata-mata. Perbincangan berlaku, komunikasi berlaku dan memberikan maklumat input bersama-sama. Itu satu pendekatan yang cukup baik. Dan melihat kepada senario ini, Cik Masum, adakah kita bersedia untuk menghadapi kertas 3 sejarah peringkat SPM 2013? Secara ringkasnya. InsyaAllah kita bersedia. Dan kita lembaga pun sebenarnya telah membuat kajian online secara online, dan kita mendapati bahawa respon daripada guru 70% mengatakan bahawa kertas 3 ini membantu. Satu angka yang cukup besar membantu untuk kita meneruskan lagi proses ini. Buku teks bagaimana agaknya melihat pada keadaan ini? Adakah ini perkara yang benar-benar positif yang perlu kita mantapkan lagi masa akan datang? Ya, memang ia satu yang sangat positif lah. Kami di kementerian memang sokong sepenuhnya sejarah ini sebagai satu cara bagaimana memartabatkan sejarah. Dan kalau diizinkan saya nak terangkan sedikit lagi program lain selain daripada portal e-KIS. Kami di kementerian juga ada program bimbingan sejarah di mana ini yang dipelopori atau diteraju oleh bahagian pengurusan sekolah harian, termasuk juga program kembara sejarah, kembara sejarah, dan juga program-program pembelajaran luar bilik darjah. Sebab kita tahu murid-murid bukan saja dapat ilmu daripada bahan bercetak bacaan dia, dia perlu pergi mencari maklumat. Maknanya dengan pembelajaran luar bilik darjah, melawat ke kawasan dia dapat sesuatu belajar sambil melawat lawatan sambil belajar. Ini antara pendekatan yang kita gunakan. Itu dia. Terima kasih Puan Nurhaliza. Pelbagai pendekatan yang guna pakai oleh pihak bahagian buku teks, bahagian lembaga peperiksaan dan sekolah sendiri melihat ini merupakan satu lagi perubahan anjakan baru untuk meletakkan sejarah bukan sekadar mata pelajaran biasa, mata pelajaran mampu berimpak
dalam membina jati diri pelajar kita dan warga negara Malaysia khususnya. Saudara, setakat ini saja untuk pusingan pertama kali ini bagi forum Bicara Sejarah Kertas 3 SPM, dan kita jumpa lagi. Salam bahagia. Saya Ghazali. Kita jumpa lagi.